Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazlin Unity Channel. Kalau ini benar-benar berlaku, pasti Perikatan Nasional tidak punya harapan apa-apa lagi. Barisan Nasional dan Pakatan Harapan kini berpotensi menang besar jika teruskan momentum kerjasama. Laporan dipetik daripada mykmu.net. Kalau benar-benar perkara ini berlaku, maka harapan khususnya kepada Muhyiddin Yassin untuk menjadi Perdana Menteri kali kedua kini semakin berkubur. Nampaknya peluang beliau untuk cuba mahu mencari peluang bagi menjadi Perdana Menteri kali kedua semakin hari semakin tidak kesampaian. Itu bagi Muhyiddin. Bagi Tun Mahathir Mohamad pula, tindakan dan juga rancangan mungkin untuk menjatuhkan, menumbangkan kerajaan perpaduan yang dipimpin oleh Anwar Ibrahim kini semakin malap. Adakah Tun Mahathir tidak sempat untuk melihat kejatuhan Anwar Ibrahim semula? Atau adakah beliau akan sempat? Tetapi menurut laporan ini, dengan adanya kerjasama Barisan Nasional dan Pakatan Harapan, kalau mereka teruskan momentum kerjasama, maka mereka akan berpotensi menang besar, lebih daripada 2/3. Kalau ini betul-betul berlaku, maka untuk Tun Mahathir, beliau tidak akan mempunyai peluang lagi untuk melihat Anwar Ibrahim tumbang. Kerana pilihan raya yang akan datang akan mengambil masa lebih kurang dalam 5 tahun lagi selepas 3 tahun ini. Makanya ada 8 tahun lagi untuk Mahathir tunggu. Malangnya, adakah Tun Mahathir mempunyai usia sepanjang itu? Kalau ada pun, masih kuatkah Tun Mahathir pada ketika itu? Hari ini, dalam laporan ini, Kerajaan Perpaduan berpotensi menang besar di PRU 16 jika teruskan momentum kerjasama. Sebenarnya perkara ini haruslah diambil kira, diambil berat, khususnya oleh Ketua Pemuda UMNO Akmal Saleh. Sudah dapat dilihat dan sudah ada bukti nyata kerjasama yang terjalin antara Barisan Nasional Pakatan Harapan tidak boleh dinafikan, boleh menghasilkan kejayaan dan juga potensi menang besar. Sepatutnya perkara itu tidak boleh dinafikan, bahkan perlu diakui oleh Akmal Saleh. Tanpa ada kerjasama ini, silap-silap hari bulan, Barisan Nasional tidak akan dapat apa-apa, Pakatan Harapan pun tidak akan dapat apa-apa. Yang akan menang besar ialah Perikatan Nasional atau mampu sekurang-kurangnya memiliki kerusi paling banyak di dalam parlimen. Kalau itu yang berlaku, maka Perikatan Nasional dijangka akan menjadi mastermind. Itu sebabnya Akmal Saleh kena berlapang dada untuk melihat potensi tersebut. Dia harus lebih belajar tentang seni di dalam politik di Malaysia, khususnya politik moden ini. Tidak boleh terus bermain politik emosi, tidak boleh terus bermain politik kebudak-budakan yang tidak ada kematangannya. Saudara-saudara sekalian, antara faktor yang boleh membawa kemenangan kepada mana-mana pihak di dalam pilihan raya apa jenis pun adalah jika sesuatu gabungan itu bekerja sama. Apa yang penting? Kerja sama. Sekecil-kecilnya parti itu atau selemah-lemahnya parti itu, jika muncul kerjasama erat, ada persefahaman yang kuat, ianya mampu menumbangkan gergasi parti yang besar. Contoh paling mudah, Barisan Nasional bertahan lebih daripada 40-50 tahun, tapi akhirnya tumbang juga oleh kerana kerjasama yang kuat dalam gagasan Pakatan Harapan 2018. Maka dengan itu sama ada PRU, PRK, PRN tetap akan membawa kemenangan jika pihak yang bergabung memberi kerjasama erat antara satu sama lain.
Itu sebabnya Zaid Hamidi semalam memberikan reaksi dan juga nasihat kepada semua pihak supaya jangan lagi bermain dengan provokasi, jangan lagi saling usik-mengusik. Karena dia tahu perpaduan kunci kemenangan dalam pilihan raya akan datang. Pendapat berkenan hal ini turut dinyatakan dan disokong oleh salah seorang ahli Majelis Kerja Tertinggi UMNO, Dr. Puad Zarkasi. Jelasnya, kunci utama kepada kemenangan besar itu adalah kepercayaan antara Barisan Nasional Pakatan Harapan dalam mendepani ujian menjelang PRU 16 apabila ia bakal melibatkan pembahagian kerusi, persefahaman jentera dan manifesto. Apatah lagi jika tempoh hingga bulan Disember 2027 tidak dipersia-siakan. Menteri dan kerajaan mesti buktikan kepada rakyat mereka berprestasi tinggi. Dr. Puad turut menyatakan bahawa kunci lain selain bekerjasama sifat mempercayai antara satu sama lain juga turut menjadi faktor penambah. Dua PRK yang baru berlalu boleh dijadikan indikator dan pengukur untuk membuktikan kerjasama sangat penting di dalam mana-mana pilihan raya. Mengenal pasti kawasan dan geopolitik setempat dan kawasan kemudian atur strategi pihak mana harus ke hadapan dan pihak mana harus bantu di belakang juga sangat penting. Namun, walaupun cadangan yang diberi sangat baik dan membawa plus faktor, UMNO dipercayai belum membuat keputusan sama ada akan bertanding secara solo atau sebagai gabungan Barisan Nasional PH pada PRU 16. Dilaporkan UMNO akan membuat keputusan terbaik, memilih kedudukan terbaik setelah berunding sesama MKT untuk pendirian di PRU 16 nanti. UMNO juga dipercayai tidak mahu terikat dengan syarat-syarat yang menjerut diri seperti sebelum PRU 15. Apapun pendirian terbaik, UMNO melalui kajian dan pendapat ahli akan diperoleh sebelum PRU yang ke-16. Sebelum kita berpisah, apa pula pendapat anda tentang potensi besar Barisan Nasional PH menang jika teruskan momentum kerjasama? Adakah anda setuju untuk BN dan PH teruskan kerjasama? Tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Bye-bye. Salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Kali ini, satu lagi pendedahan dan pengakuan yang benar-benar mengejutkan kita semua. Tajuk beritanya saja sudah cukup membuatkan kita semua terkejut. Wang 120 juta Amerika Syarikat dolar di akaun bank saya bukan dari SRC, kata Najib. Jumlah ini, sebelum kita teruskan ulasan dan juga bacaan berita dari Malaysia Kini hari ini, kita nak ulas dulu. Perkara paling mudah, paling senang nak kita nampak, yang kita nampak dalam tajuk berita ini ialah wang berjumlah 120 juta Amerika Syarikat dolar dalam akaun Najib, bukan dari SRC. Pertama, duit 127 juta ini bukan ringgit Malaysia, saudara-saudara sekalian. Kalau ianya 120 juta ringgit Malaysia, boleh lagilah anda spin, anda goyang-goyang kepala, mungkin masih logik akal ada duit sebanyak itu dalam akaun bank Najib. Tapi kalau 120 juta Amerika Syarikat dolar, anda darablah sendiri. Jumlahnya lebih kurang kalau didarab dengan 4 sahaja. 4 didarab dengan 120 juta. Maknanya, dalam akaun Najib ada 480 juta ringgit Malaysia dalam akaun bank yang dimiliki oleh Najib
Kata Najib, bukan dari SRC. Persoalan pertama tadi, begitu banyaknya duit daripada akaun Najib itu, perkara yang mengejutkan kita. Agak-agak kan, siapalah agak-agaknya orang di Malaysia ni yang mempunyai uang begitu banyak dalam akaun peribadi. Saya rasa sangat kurang di Malaysia ini manusia yang sanggup dan berani menyimpan uang sehingga 480 juta dalam akaun peribadi. Kerana kalau itu anda lakukan, anda akan kena ketukan maut daripada LHDN. Pasti ditanya, dari mana uang itu? Kenapa begitu banyak? Kenapa disimpan begitu banyak? Kecualilah memang anda hartawan, jutawan, dan kaya rayaan. Itu pertama. Perkara kedua yang diulas dengan tajuk luar biasa ini ialah persoalan besar. Kalau bukan dari SRC, duit ini datang dari mana? Najib kena jawab perkara itu juga. Kalau kita terimalah, okeylah kita terimalah. Duit itu bukan dari SRC, katalah kita terima, diterima oleh rakyat, diterima oleh ramai orang, duit itu bukan dari SRC, yang menjadi persoalan, duit itu dari mana? Begitu banyak jumlahnya. Kalau dalam ringgit Malaysia, sudah kita kira tadi, 480 juta ringgit Malaysia. Jadi, persoalannya ialah, kalau bukan daripada SRC, Najib kena jawab dan kena bagi tahu sumber itu dari mana. Sebab jika anda adalah penjawat awam biasa dan jika anda ialah sekadar menteri biasa dan mungkin juga seorang sekadar Perdana Menteri, terlalulah susah nak difikirkan dari mana mendapat 480 juta ringgit itu dalam satu akaun. Najib Razak memaklumkan Mahkamah Tinggi di Kuala Lumpur hari ini bahawa 120 juta US dollar yang dikreditkan ke dalam akaun bank beliau melalui 3 transaksi bukanlah pendapatan peribadinya. Kalau bukan pendapatan peribadi, jadi daripada mana? Bekas Perdana Menteri berusia 71 tahun itu juga berkata, wang itu bukan berasal daripada dana SRC Internasional Sendirian Berhad atau kumpulan wang persaraan diperbadankan KWAP. Najib selaku defendant pertama berkata demikian ketika disoal oleh peguam SRC Internasional iaitu Lim Chi Wei pada perbicaraan kes saman syarikat itu sebanyak 1.18 bilion US dollar terhadap Najib Tun Razak dan bekas Ketua Pegawai Eksekutif SRC, Nik Faisal Arif Kamil yang masih bebas. Dalam sesi prosiding itu, Lim bertanya kepada Najib, Datuk Seri, jom kira gaji tahunan anda berdasarkan jumlah paling tinggi, katakanlah 1 juta ringgit. Tetapi wang sebanyak 120 juta US dollar telah dikreditkan ke dalam akaun peribadi anda. Wang itu, 120 juta US dollar bukanlah daripada sumber pendapatan peribadi anda. Betul kan? Kata Lim. Najib kata, saya tidak pernah kata begitu. Lim menambah soalan. Saya perlu tanya kerana anda tidak pernah menyentuh mengenai perkara ini di mahkamah. Najib berkata, berdasarkan dokumen yang dikaji dan dianalisis oleh pasukan pembelaannya, dapat disimpulkan bahawa 120 juta Amerika Syarikat dolar itu bukan berasal daripada dana SRC Internasional atau KWAP. Namun beliau menyerahkan perkara itu kepada mereka untuk dihujahkan kerana aliran wang tersebut adalah kompleks. Kepada soalan sama ada beliau telah mengarahkan pihak polis Bank Negara Malaysia atau Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia untuk menyiasat akaun SRC Internasional yang dibekukan oleh pihak berkuasa Switzerland, Najib berkata, tiada arahan berkaitan akaun terbabit.
Tetapi saya memaklumkan pihak pengurusan syarikat agar berusaha mendapatkan kembali wang itu. Ditanya sama ada, beliau meminta pihak berkuasa terbabit memberikan laporan mengenai siasatan berkaitan akaun yang dibekukan. Najib berkata, saya menjangkakan mereka akan berbuat demikian kerana adalah penting untuk mereka berbuat demikian. Pada Mei 2021, SRC Internasional di bawah pengurusan baharu telah memfailkan saman mendakwa Najib telah melakukan pecah amanah dan salah guna kuasa serta memperoleh ganjaran peribadi daripada dana SRC selain menyeleweng dana itu. Sebelum ini, SRC Internasional menggugurkan 5 pengarahnya daripada saman itu dan mengekalkan Najib sebagai defendant tunggal. Bagaimanapun, Mahkamah Tinggi memberikan kebenaran kepada Najib untuk mengeluarkan notis pihak ketiga terhadap mereka. SRC Internasional memohon deklarasi mahkamah bahawa Najib bertanggungjawab atas kerugian yang dialami olehnya akibat pelanggaran tugas dan amanah beliau serta menuntut bekas Perdana Menteri itu membayar pampasan 42 juta ringgit bagi kerugian itu. Perbicaraan di hadapan Hakim Ahmad Fairuz Zainul Abidin bersambung esok. Beberapa komen daripada netizen berkait dengan isu dan tajuk ini ialah Green Cheetah kata panggil dia Datuk Seri, dia adalah banduan yang curi duit rakyat dan tipu rakyat. Tidak layak dipanggil Datuk Seri, kata Green Cheetah. E1976 kata, dari mana uang itu? Dari langit? Wah, mudahnya cakap, kata E1976. Perli sahaja kata, wow, 120 juta Amerika Syarikat dolar. Kalau ada 1% kad akaun aku dah pun bersara, kata Perli sahaja. Sebelum kita berpisah, jangan lupa tinggalkan komen anda, sila tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi.